Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua yang berada di luar sana. Saya Dr. Shahnun Anwar bin Azmi daripada klinik Dr. Shahnun Azmi daripada Pantai Johor, Alor-Setar, Kedah. Hari ini saya ingin berkongsi cerita bersama tuan-tuan dan puan-puan, akak-akak, makcik-makcik, abang-abang, ayah ibu di luar sana berkenaan dengan tajuk sakit lutut, ya. Sekali lagi, sakit lutut. Okey. Sakit lutut berarti dia akan merasa sakit, seperti merasa menikam, ataupun dalam bahasa mak saleh kita panggil pricking pain. Sakit menikam, rasa sangat sakit. Okey, bergantung kepada tahap keterukan sendi tersebut. Jadi jika tahap sendi tersebut sangat teruk, dia akan sakit sangat-sangat walaupun dalam keadaan yang rehat, ya. Okey. Kalau ringan, alhamdulillah, jika dengan bantuan ubatan-ubatan dia boleh sembuh. Jika teruk, bagaimana sakitnya memang berterusan walaupun kita makan ubat, ya. Okey, sakit lutut ini berlaku pada semua golongan usia, ya. Tetapi ya, ada beberapa kumpulan, ya. Yang pada mudanya, orang-orang golongan muda selalunya disebabkan akibat kecederaan sukan, ya. Kecederaan ini mungkin disebabkan kemalangan, ya. Okey, itu adalah kebiasaannya. Kalau golongan kepada golongan yang berusia 40 tahun dan ke atas, kebiasaannya yang datang hadir ke klinik saya kebanyakan disebabkan osteoartritis, ya. Osteoartritis atau OA, ya, singkatan penyakit tersebut. Jadi ada juga kumpulan-kumpulan tertentu yang disebabkan rheumatoid arthritis, gouty arthritis ataupun penyakit gout yang biasanya kita dengarkan. Betul? Setuju? Okey, alhamdulillah. Jadi kebanyakan yang hadir ke sini sudah pasti yang masalah sakit lutut ini golongan orang yang berumur 40 tahun dan ke atas, amat jaranglah pada umur sebelum 30 tahun ke atas. Kebiasaan golongan-golongan muda seperti yang saya sebutkan tadi. Okey. Okey. Jadi kebanyakan punca-punca yang berlaku pada golongan yang berusia ini, yang pertama disebabkan faktor-faktor yang kita tak boleh nak ubah. Faktor yang tak boleh diubah ni maksud dia apa dia? Umur memang kita tak boleh nak ubah. Faktor keturunan, ya. Okey. Ini memang kita tak boleh nak ubah. Faktor jantina, memang tiga faktor ini memang tidak boleh diubah. Okey. Jadi berdasarkan faktor ini, kalau dibandingkan dengan jantina, faktor jantina disebabkan jantina perempuan lebih tinggi kejadian yang berlaku masalah sakit lutut, ya. Lepas tu keturunan sudah pasti memang kita tak boleh nak ubah. Yang ketiganya tadi adalah umur, ya. Jadi bila berumur 40 tahun dan ke atas, hormon segala-galanya akan menurun, ya. Faktor ketumpatan tulang pun akan menurun. Kekuatan otot juga akan mengecil, ya. Jadi tidak seperti berumur yang bawahnya 40 semuanya masih lagi steady, kuat, ototnya kuat, hormonnya banyak, ya. Alhamdulillah, syukur sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan yang bawah berumur 40 tahun. Jadi bila berumur 40 tahun dan ke atas ini, risikonya makin bertambah lagi. Dengan apa? Bila umur, ya, faktor keturunan dengan berat badannya berlebihan, itu adalah salah satu faktor yang utama, berat badan berlebihan. Ataupun yang keduanya disebabkan sejarah kecederaan yang lalu. Mungkin dia ada aksiden, mungkin dia ada kecederaan sukan. Semua faktor-faktor ini akan bertambah dan bertambah, menambah risikonya untuk dapat sakit lutut dengan cepat, ya. Okey. Itu adalah antara puncanya, ya, yang penyumbang kepada penyakit-penyakit sakit sendi osteoartritis. Okey. Dan untuk mendapatkan rawatan spesifik kepada penyakit-penyakit tersebut, kita perlu membuat siasatan awal, sebelum kita buat rawatan, sebab punca-punca penyakit ini adalah menyebabkan punca yang berbeza, rawatannya juga adalah berbeza. Okey. Jadi kita perlu membuat siasatan awal. Yang kebiasaan yang kita buat adalah X-ray, Okey, buat X-ray pada sendi yang terlibat, di tempat yang terlibat tempat yang sakit. Okey, buat X-ray. Selepas itu mungkin kita boleh buat pemeriksaan darah untuk pastikan mungkin ada gout, ataupun kita boleh memastikan daripada ujian darah itu mungkin ada masalah faktor-faktor yang penyumbang kepada sakit-sakit sendi, Okey. Daripada situ, yang ketiga, kita boleh buat MRI, untuk spesifik kepada sendi tersebut.
dan juga bukan setakat MRI untuk dapatkan kesan penyakit, kita boleh dapat juga staging penyakit. Keadaan staging ni keadaan stage peringkat, ya. Kita boleh tahu peringkat yang mana lebih teruk. Jadi kita boleh tahu tahap. Daripada situ kita boleh membuat rawatan mengikut tahap keterukan. Itu yang pasti. Dan apa yang pasti untuk mengetahui bagaimana rawatan tersebut, ya, adakah rawatan ubat-ubatan ataupun adakah ada rawatan-rawatan daripada suntikan ataupun rawatan-rawatan daripada pembedahan. Semua ini bergantung kepada hasil daripada siasatan awal tersebut. Oleh itu, untuk tahu lebih lanjut ataupun mengelak supaya penyakit itu tidak mudarat atau menjadi komplikasi yang lebih teruk ataupun sehingga menyebabkan kena pembedahan, lebih elok saya menasihatkan tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, abang-abang, akak-akak di sana, ya, ayah ibu, datang hadir untuk buat pemeriksaan segera. Itu yang penting. Jangan hindari, jangan membiarkan diri anda hidup dalam misteri dan kesakitan. Itu saja. Assalamualaikum.